Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada seluruh tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, abang-abang, akak-akak, juga adik-adik, hampir 80 orang yang menonton di pagi yang penuh barakah, pagi Sabtu pada hari ini. Mungkin kalangan yang mendengar mereka yang pernah terbabit dalam industri penerbangan. Mungkin ada yang menonton mereka yang pernah terbabit dalam industri pelancongan. Mungkin menonton pada pagi ini adalah mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah untuk bersama dengan takdirnya. Mudah-mudahan kisah yang bakal saya kongsikan ini, kurang daripada 60 minit daripada sekarang, akan memberikan kekuatan kepada saudara-saudari semua. La yaqra' surat Yusuf mahzunun illa starwaha ilaih. Berkata para ulama, tiada yang membaca surah Yusuf seorang yang ditimpa duka cita dan kesakitan, melainkan akan mendapat kelapangan dan ketenangan serta kedamaian daripada surah Yusuf. Tuan-tuan perempuan sekalian, alhamdulillah, kita sedia maklum cerita Nabi Yusuf adalah cerita satu orang yang ditimpa pelbagai kesulitan, kesusahan. Tetapi kesudahannya adalah kesudahan yang baik. Sesungguhnya surah Yusuf bukanlah sekadar kisah seorang yang berada di masa lampau, kisah seorang Rasul yang sudah wafat, tetapi mudah-mudahan menjadi kisah dan diari kehidupan kita semua. Ia bukan sekadar kisah Nabi Yusuf yang diuji dengan pelbagai kesulitan, tetapi kisah kehidupan kita yang juga menghadapi pelbagai siri-siri kesulitan. Namun yang penting, apakah kesudahan Yusuf? Mudah-mudahan menjadi kesudahan kita. Semua sedia maklum, kesudahan perjuangan Nabi Yusuf adalah bukan kesulitan, kesusahan, tetapi kesenangan dan kejayaan. Bahkan Yusuf alaihi salam mengecapi kejayaan selepas kesusahan. Kejayaan itu bukan hanya kepada baginda, tetapi kejayaan baginda dirasai oleh adik-beradiknya. Kejayaan baginda dirasai sendiri oleh ibu bapanya, oleh bapanya Yaqub alaihi salam. Kejayaan baginda bukan hanya terbatas kepada keluarga sahaja, tetapi kepada jutaan rakyat Mesir. Berterima kasih kepada Yusuf alaihi salam yang berbakti kepada negara Mesir, sedangkan baginda bukan daripada negara Mesir, menyelamatkan jutaan rakyat Mesir daripada kelaparan, kebuluran, musim kemarau. Tetapi kesudahan surah Yusuf adalah kembali kepada keluarganya, mencintai mereka, memaafkan mereka, dan membawa ayahnya ke atas singgasana. Membawa ayahnya naik ke atas arash adalah kesudahan kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Maksudnya, kejayaan yang kita mahukan dalam hidup, sejauh mana kita fikirkan kesannya kepada ibu bapa kita, kepada adik-beradik kita, kepada keluarga kita. Itu kesudahan Nabi Yusuf selepas pelbagai siri kesulitan. Bagaimana kejayaan kita? Barangkali hikmah Allah Ta'ala mentakdirkan musibah kehilangan kerja. Barangkali kerana kerja yang telah kita lakukan,
kerja buat pekerjaan yang sudah kita lakukan barangkali 10 tahun, barangkali 20 tahun dalam industri yang kita terbabit sebelum pandemik COVID-19. Kita barangkali comfort zone dengan pekerjaan, dengan career, dengan profession berkenaan. Kita barangkali selesa. Tetapi barangkali kerjaya berkenaan menjauhkan kita daripada ibu bapa kita. Menjauhkan kita daripada adik-beradik kita. Dan barangkali wallahu a'lam, Allah bakal mengatur kepada kita satu kehidupan yang baru supaya kita dapat capai kejayaan yang lebih memberikan manfaat kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada adik-beradik kita sebagaimana kesudahan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujjadan. Itulah kejayaan yang memberikan manfaat kepada ayahnya, kepada ibunya atau ibu tirinya, dan juga manfaat kepada 11 orang abang-abangnya, ya, 10 orang abang dan 1 orang adiknya. Rabbi qad ataitani minal mulk. Dan kejayaan itu dirasai oleh jutaan rakyat Mesir dan bukan kejayaan seorang diri yang tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Surah Yusuf adalah surah yang bermula dengan anak cari ayah. Ayah, saya ada masalah, dengarlah rintihan saya ya. Saya ada mimpi tapi tak ada orang yang saya rasa boleh saya percaya. Tolonglah ayah. So, surah Yusuf bermula dengan rintihan seorang anak yang mencari ayah dalam dalam hidup. Adakah kita sepanjang bekerja sebelum ini kita menunaikan, ya, kita memberikan telinga, kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita, Yusuf dalam rumah kita. Surah Yusuf bermula dengan anak cari ayah dan anak tidak kecewa. Ayah benar-benar prihatin kepada luahan anak. Dan surah Yusuf berakhir dengan apa? Anak berbakti pada ayah. Anak bawa ayah naik singgah sana. Anak beri manfaat dan kebanggaan kepada ayah. Jadi starting surah Yusuf adalah ayah sedaya upaya memberikan perhatian kepada anak, apapun yang anak perlukan, khususnya dalam membina kepercayaan dalam hidup, membina akidah, kepercayaan kepada Tuhan. Apa-apa jadi nak, Tuhan ada dengan kamu. Apa-apa jadi nak, sangka baik pada Tuhan. Ayah memberikan motivasi. Ayah memberikan tafsiran mimpi. Ayah memberikan kekuatan akar kepada anak. Maka kesannya adalah anaknya walaupun 30 tahun, 40 tahun berjauhan daripada ayah, tetapi anak kembali berbakti kepada ayah. Barangkali, ya, itulah hikmah Allah sedang mengatur perjalanan kita dengan musibah kehilangan kerja. Anggaplah musibah ini sebagai persinggahan. Semua kita akan melalui persinggahan ini, kalau tidak sekarang akan datang. Kita tidak mahu kalau boleh, tetapi kalau sudah ditakdirkan, kita kena bersedia untuk menghadapi. Tetapi anggaplah sahaja sebuah persinggahan, asalkan saudara-saudari meneruskan perjalanan. Ya, move on dengan meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Saya berhasrat untuk berkongsi pada anda tadabbur yang saya lakukan kepada surah Yusuf dalam keadaan saya cuba meletakkan diri saya di tempat sahabat-sahabat saya yang kehilangan kerja, mata pencarian, sumber rezeki yang selama ini memberikan mereka kehidupan, tetapi kelihatannya, ya, sejak daripada awal tahun ini, ya, terlalu ramai yang semakin terkesan dengan pandemik ini. Pertama sekali tuan-puan sekalian, ya, pertama sekali keywordnya adalah air mata. Siapa tak sedih bila diumumkan kamu, ya, majikan terpaksa sempitkan saiz pekerja, majikan pun tiada pilihan, ya. Lalu kita terpaksa dihentikan ataupun kita terpaksa dibuang ataupun kita kehilangan kerja. Ya. Kadang kita tak kuat. Kita menangis bersendirian dan berdoa pada Tuhan. Tuan-tuan,
Puan-puan sekalian, berilah masa kepada hati anda dan diri anda untuk menangis dan meluah. Dan kita sebagai kawan kepada rakan kita yang kehilangan kerja, jangan terlalu tergesa-gesa nak bagi semangat, motivasi. Biarlah kepada beliau untuk bertenang seketika. Sebab dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala menggambarkan, menjelaskan bagaimana Yaqub itu wabiyaddat ainahu pada ayat 84. Matanya menjadi tidak mampu melihat dengan jelas. Mata baginda sudah jadi pudar penglihatannya kerana menangis yang begitu lama. Baginda menangis akibat daripada kehilangan anak yang kedua. Satu musibah kehilangan yang berat. Allah Ta'ala merakamkan baginda sebagai manusia. Bukan sebagai sekadar seorang rasul yang hebat peribadinya, tetapi ada sisi kemanusiaan dia rakamkan di dalam Al-Quran. Adakah ia saja-saja Al-Quran merakamkan ayat 84 berkenaan? Baginda meluah kepada Tuhannya. Sebab orang yang tertekan memang perlu kepada tempat meluahkan. Ya, kalau sesama orang yang rapat dengan kita tak boleh beri kekuatan bila kita meluah, kita rasa macam nak luah pada isteri pun tak kuat, nak luah pada kawan baik pun tak kuat, maka ambil kekuatan Nabi Yaqub AS yang meluahkan kepada Allah, yang berpaling daripada anak-anaknya, yang bersendirian seketika. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Tuan-puan sekalian, menjadi sikap Bani Israel sebagaimana disebut oleh Ibnu Ashur rahimahullah dalam tafsirnya, menjadi sikap Bani Israel untuk menonjol-nonjolkan kesedihan mereka. Musa wafat 40 malam, 40 hari menangis, koyak-koyak baju, menonjolkan kesedihan adalah sunnah, bukan sunnah lah, sikap Bani Israel. Maka Allah paparkan sikap Nabi Yaqub yang bertentangan dengan perangai Bani Israel. Iaitulah baginda kazim. Baginda tahan daripada menonjol-nonjolkan pada orang secara melampau kesedihan pada musibah yang berlaku. Bahkan baginda mengelakkan daripada orang nampak, baginda bersedih. Baginda mengadu di dalam mihrab kepada Allah. Dan baginda menangis, bukan tak menangis. Ya, jangan kita mudah berkata jangan menangis, jangan menangis. Sedangkan Nabi Yaqub menangis. Allah mengiktiraf, Allah acknowledge perasaan berkenaan. Sebab ini bukan malaikat, ini manusia. Sebagaimana Maryam alaihassalam dirakamkan dalam surah Maryam pada ayat 23. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Maryam meluahkan. Maryam pun tak sangka ucapannya akan dirakamkan oleh Al-Quran, diabadikan sampai hari kebangkitan. Iaitulah, kalaulah saya mati sebelum Jibril bertemu dengan saya. Dan kalaulah saya dilupakan selupa-lupanya oleh Bani Israel, saya tak akan menanggung kesakitan, ya, perasaan untuk menjawab tentang perihal anak kecil ini yang dalam kandungan saya tanpa saya disentuh lelaki. Mengapa Maryam meluahkan perkataan yang kelihatan tidak selayaknya diungkapkan oleh seorang wali Allah? Maka kita kena faham konteks. Kita kena faham situasi Maryam yang bersendirian, tidak ada tempat untuk meluahkan perasaan. Jadi Allah merakamkan ayat-ayat dialog, Allah merakamkan ayat-ayat yang describe tentang Yaqub kerana Allah Ta'ala sendiri mengajar kita kawan kepada rakan yang kehilangan kerja, isteri kepada suami yang kehilangan kerja, anak yang barangkali belajar agama tinggi mendapati ayah kehilangan kerja,
agar jangan terlalu gupu gapah dan tergesa-gesa untuk berkata, dah, jangan nangis. Sabar dengan takdir. Kita tak duduk kat tempat dia. Jadi kita kena beri motivasi. Tetapi acknowledge dulu perasaan beliau. Sebagaimana Allah Ta'ala acknowledge perasaan Maryam. Allah Ta'ala acknowledge perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehilangan anak yang kedua. Yang menyebabkan Allah menurunkan surah yang hanya sangat pendek di dalam Al-Quran. Kenapa surah berkenaan sangat pendek? Sedangkan Nabi kehilangan anak yang tersayang. Kenapa tidak khutbah yang panjang lebar? Paling kurang 10 ayat tetapi hanya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kenapa 3 ayat sahaja yang diturunkan daripada langit? Kenapa tidak panjang lebar motivasi ucapan daripada Allah? Kerana Allah memberikan ruang barangkali. Allah nak bagi ruang baginda meraihkan memori lama dengan arwah anak. Membenarkan perasaan itu hadir. Membenarkan air mata itu mengalir sebagaimana Nabi mengalir air mata meninggalkan Makkah. Nabi bukan malaikat. Nabi manusia seperti kita. Izinkan perasaan itu ya bermain seketika. Mengimbau memori lama. Tak apa. Ya. Jadi ini perkara nombor 1, mudah-mudahan memberikan kita kekuatan. Yang kedua. Keyword penting yang kedua adalah self-esteem ataupun keyakinan diri. Kita mungkin rasa kita terhina. Ya, kita mungkin rasa orang tak hargai potensi dan bakat kita. Kita berkhidmat 15 tahun, 10 tahun kepada syarikat A, syarikat B. Tetapi pandemik menyebabkan kita dibuang begitu sahaja. Ataupun kita kehilangan mata pencarian akibat PKP yang tidak membenarkan untuk kita melakukan sekian-sekian pekerjaan yang selama ini kita lakukan. Ya, barangkali rakan-rakan dalam PKS, ya, perindustrian, perniagaan kecil dan sederhana, ya, kalau nak berniaga pun dengan SOP yang mengetatkan kedatangan pelanggan, yang tidak lagi kita memperolehi pendapatan sebagaimana tahun lepas. Apa pun yang berlaku, kita kena yakin bahawasanya Allah menganugerahkan padaku bakat, potensi yang mahal. Yang barangkali biarlah orang tak nampak, biarlah orang pandang rendah, biarlah orang memandang hina, asalkan anda jangan menghina diri anda. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah, ya, pernah menegur para sahabat ahli majlis syura yang tawaduk, tidak mahu memberikan sebarang pandangan kepada satu ayat Allah dalam suratul Baqarah. Tiba-tiba Ibnu Abbas bersuara nak bagi takwil, nak bagi pandangan. Lalu Umar berkata, silakan ya bena ummi. La tahkir nafsaka. Jangan hina dirimu sebagaimana rakan-rakanku tadi. Jadi self-esteem adalah anda tidak melihat diri anda sebagaimana orang melihat anda. Ya, jangan jokerkan dirimu. Ya, orang boleh kata macam-macam yang menyakitkan telingamu tentang kamu. Orang mungkin memberikan anda harga yang murah. Tetapi Yusuf alaihi salam tidak pernah berubah cara baginda melihat diri baginda. Orang yang bernama kafilah dagang Mesir, wa asarruhu bid'ah. Wa asarruhu bid'ah. Kafilah-kafilah dagang ini yang menemui Yusuf dalam telaga, mereka melihat Yusuf hanya sekadar barang. Hanya sekadar produk. Kita pegang, kita buang. Kita pegang, kita buang. Kita rasa ada manfaat, kita pegang. Kita rasa tak ada manfaat, bahkan boleh beri keburukan, kita buang. Kita campak tepi jalan. Kita jual pada orang. Yusuf alaihi salam, bakal Rasul, bakal penyelamat jutaan rakyat di Mesir. Tetapi hanya dilihat sebagai barang, sebagai robot, sebagai anak patung. Yusuf tidak pernah melihat dirinya sebagaimana orang melihat dirinya. La tahkir nafsak.
Jangan terlalu menghina diri kamu. Kita kena merendah diri. Tetapi jangan sampai menghina. Maka kita dapati Yusuf alaihi salam meyakini pada dirinya ada sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada seluruh saudara-saudaranya. Dia tahu dirinya ada harga yang mahal yang barangkali tidak dihargai oleh orang lain. Jadi rakan-rakan yang diuji dengan musibah, kehilangan pekerjaan, jangan kerana apa yang orang kata tentang anda, apa yang syarikat kata tentang anda menyebabkan anda melihat diri anda sebagai tidak ada sebarang kelebihan. Tidak. Barangkali Allah Ta'ala mahu kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita perform, tonjolkan sebelum ini semasa berada dengan syarikat lama. Kafilah dagang Mesir, Allah Ta'ala kritik. Allah Ta'ala mencemuh perbuatan mereka yang tidak tahu nilai Yusuf. Wa kanu fihi minaz zahidin. Ayat 20. Wa sharauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Ini sebenarnya ayat yang berunsur kritikan, cemuhan, sindiran kepada kafilah dagang Mesir dan pedagang-pedagang di pasaran hamba yang jual Yusuf dari tangan ke tangan sebelum jatuh ke tangan Perdana Menteri Mesir. Apakah mereka tak kenal siapa budak berkenaan? Adakah patut mereka zuhud tidak bertempat? Wa kanu fihi minaz zahidin. Alangkah kurang cerdiknya mereka kepada budak berkenaan Yusuf. Ghulam. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui masa depan. Kerana tidak tahu masa depan, mereka beranggapan sedemikian kepada Yusuf alaihissalam. Kalaulah mereka tahu ini adalah Rasul yang akan menyelamatkan mereka di akhirat. Ini adalah pemangku Raja Mesir yang akan menyelamatkan daripada 7 tahun kemarau. Kalaulah manusia tahu tentang Fulan bin Fulan ini akan beri manfaat kepada negeri ini, negara ini, pasti cara dia memandang Yusuf berbeza. Pasti cara mereka memandang diri kita berbeza. Jadi biarlah satu dunia membencimu asalkan engkau tidak membenci dirimu. Self-esteem itu nombor 2. Nombor 3, terima kasih pada yang mencatat di ruangan komen, yang menonton hampir 320 orang pada pagi ini. Yang ketiga, keywordnya adalah mentor. Mentor. Saya dalam penyampaian ini pun mengimbau sedikitlah pengalaman gagal dalam bisnes, walaupun tidak ada pengalaman dibuang kerja, tetapi pengalaman keluar daripada pekerjaan yang membuat pekerjaan lain, itu memang berlakulah. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada saudara-saudari semua. Nombor 3 adalah mentor. Kita kadang tak tahu Allah nak atur kita ke mana. Sebagaimana Yusuf alaihissalam. Baginda tak tahu. Baginda ada di hari baru. Baginda tak tahu baginda tidak akan berkesudahan hidupnya di Palestin. Barangkali masa kecil-kecil dahulu ayah tanya nak jadi apa? Ya mudah-mudahan jadi Rasul ayah di bumi Palestin. Tetapi Allah Ta'ala mengatur baginda kesakitan, kesulitan yang dialami akibat daripada perbuatan saudara-saudaranya, ikhwahnya, untuk baginda diperjalankan pergi ke Mesir. Dan anda sedia maklum apa berlaku di Mesir. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Ayat 23. Ayat 21. Baginda dipertemukan, dibeli oleh seorang yang sangat berpengalaman luas dalam selok-belok perbendaharaan negara. Seorang yang sangat berpengalaman luas dalam politik dan juga menguruskan hal ehwal kebajikan, kewangan, ekonomi
jutaan rakyat di Mesir. Baginda tak sangka bagaimana Allah sedang mengatur dan melorongkan kepada baginda satu orang mentor yang akhirnya membeli baginda di pasaran hamba. Dan barangkali 20 tahun baginda bekerja dengan mentor berkenaan. Biasalah mula-mula kita memang rasa rimas, apatah lagi negara non-Muslim seperti Mesir. Apatah lagi dengan lifestyle, cara hidup yang agak bertentangan dengan syariat Nabi Yaqub. Tetapi move on. Baginda cuba menyesuaikan diri. Dan di akhirnya baginda mengutamakan melihat kebaikan dan bukan keburukan. Baginda berfikir di mana praktikalnya apa yang dia belajar daripada Al-Aziz, Perdana Menteri Mesir. Barangkali macam tak praktikal lah sebab Al-Aziz ini seringkali membawa Yusuf ke negeri-negeri di Mesir, menemaninya sebagai PA perjalanan, sebagai driver perjalanan, sebagai Grab, sebagai pemandu perjalanan atau sebagai satu orang yang Perdana Menteri ini nak minta nasihat. Beliau, baginda, bukan hanya sekadar pekerja dalam rumah, pelayan, ya, basuh pinggan, bersihkan rumah, tetapi wakadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Baginda kekadang dibawa oleh mentor ini ke serata negeri-negeri Mesir dan di situ baginda observe. Barangkali dalam fikiran di peringkat awal bekerja, siapa tak memberontak? Di peringkat awal bekerja ni, biasalah pekerjaan baru kerana kita kehilangan satu kerja. Sekarang kita menyesuaikan diri sebagai Grab, contohnya. Sebagai personal shopper, contohnya. Ataupun sebagai satu orang yang melakukan kerja yang dia tak pernah buat dan tidak pernah bercita-cita untuk buat begitu pun. Tetapi jadilah Yusuf yang tabah dan membiasakan diri dengan pekerjaan baru. Dan di akhirnya, lihat ya, barangkali pada peringkat awal anda tak rasa macam ini adalah satu perkara yang sesuai dengan diri saya. Barangkali anda terfikir begitu. Ini adalah pekerjaan yang tak sesuai dengan diri saya. Saya pernah dulu, ya, lepas SPM, kerja sekejap saya minyak. Tapi boleh bertahan 2-3 hari je. Sebab apa? Kepercayaan saya adalah ini bukan kerja aku. Kita rasa macam kita tak boleh buat kerja-kerja yang terlalu bawah ni. Jadi rugilah saya waktu tu sebab pengalaman tidak begitu matang, ya, bekerja di stesen minyak. Jadi kita kena jadi Yusuf yang cuba sedaya upaya mengambil masa yang bertenang. Walaupun peringkat awal kita rasa macam tak praktikal lah apa aku belajar ni. Benda ni bukan sesuai dengan sarjana muda aku. Tetapi di akhirnya tuan-tuan tahu apa yang menyebabkan Yusuf dalam penjara tiba-tiba bukan sekadar mentafsirkan mimpi raja, tetapi mengemukakan pelan bertindak cadangan secara detail kepada kerajaan Mesir. Ini suatu yang mengejutkan. Baginda diminta tafsirkan mimpi. Tetapi apa yang baginda lakukan adalah tazra'una sab'a sinina da'aban. Baginda meminta kerajaan Mesir buat sekian-sekian. Maknanya bukan sekadar tafsirkan mimpi, tetapi mengemukakan pelan bertindak. Soalannya adalah, dia belajar daripada mana? Baginda belajar daripada mana? Dalam penjara 10 tahun katakan. Macam mana baginda boleh tahu selok-belok pengurusan ekonomi dan perbendaharaan negara? Maka sebenarnya itulah peranan yang dimainkan oleh Al-Aziz. Sepanjang 20 tahun beliau memperolehi, ya, pelajar intern, iaitulah Yusuf alaihissalam yang beliau beli di pasaran hamba. Kita yang duduk di tempat Yusuf ni barangkali tertanya-tanya, kenapa saya kena follow saya punya Al-Aziz ni? Kenapa nak pergi ke serata negeri? Macam tak ada kena mengena. Tetapi wakadzalika makkanna li Yusuf fil ardi berulang pada ayat 57. Bukan hanya ayat 21. Nak katanya, dulu barangkali kau tak tahu apa yang Allah atur kepada kamu menerusi pekerjaan baru berkenaan. Tetapi 30 tahun selepas itu, baru Yusuf tahu yang mimpi Raja Mesir akan ada kena mengena dengan pengalamannya beliau bersama Al-Aziz. Jadi barangkali hari ini tak praktikal ilmu tu. Tetapi ternyata di masa ke depan ia menjadi bermanfaat. Contoh ya, di musim pandemik ini, ya,
kita kena ada someone, guru, mentor atau rujukan yang kita boleh belajar bisnes online. Sedangkan sarjana muda kita adalah dalam bidang sastera Arab. Sarjana muda kita adalah dalam bidang TESOL. Sarjana muda kita adalah dalam bidang engineering contohnya. Tetapi kenapa nak kena buat kerja-kerja yang membabitkan bisnes online pula dah? Ya, anda kena biasakan diri. Kerana anda tak tahu di kemudian hari nanti apa yang anda belajar berkenaan akan memberikan manfaat. Apatah lagi ini antara critical areas yang dikenal pasti boleh laris di pasaran, keboleh pasaran di musim ataupun pasca pandemik 19, COVID-19. Ia antara sektor kritikal yang sangat manusia cari hari ini, iaitulah mereka yang menawarkan produk-produk yang sangat diperlukan oleh masyarakat ketika berada di rumah. Orang nak bersenam, orang nak naik basikal, orang nak berkebun, contohnya kan di musim pandemik ni bukan boleh keluar sangat. Jadi kalau anda tahu dan mahir dengan bisnes online, sedangkan sarjana muda anda adalah dalam bidang psikologi, satu benda yang mungkin tiada kena mengena, tetapi biasakan diri. Kerana satu hari nanti barangkali ia akan menjadi kekuatan anda yang sebenar. Sebagaimana Yusuf alaihissalam yang tidak pernah menyangka pergi ke negeri-negeri ini rupanya satu hari nanti yatabawwa'u minha haitsu yasha. Baginda akan pergi sekali lagi ke negeri-negeri berkenaan. Bukan bersama Al-Aziz tetapi sebagai Al-Aziz. Yang keempat, kita ada 10 sebenarnya. Boleh stay dengan saya sampai jam 9. Saya rasa saya tak nak miss mana-mana point. Saya nak berikan sebanyak mungkin, mudah-mudahan. Baik, terima kasih pada 360 orang yang menonton. Alhamdulillah. Saya minta maaf ya, tak dapat nak jenguk komen dulu. InsyaAllah nanti saya akan jenguk komen ataupun soalan daripada anda. Baik, nombor 4, berani minta bantuan. Jangan malu untuk meminta bantuan ataupun kabel, ya. Orang dalam, tak apa, minta. Beranikan diri. Jangan biarkan kita ni dalam keadaan tidak melakukan apa-apa dan terlalu menganggap diri kita perfect. Sampai saya tak biasalah guna orang dalam ni. Tak naklah guna orang dalam, saya nak mula daripada kosong. Boleh buat begitu. Dan itulah yang sebaik-baiknya. Tetapi kadang kita kena faham kita punya kelemahan. Yusuf alaihissalam pada ayat 42 Allah rakamkan walaupun para ulama berbeza tafsiran, tetapi saya mengambil pandangan yang menyatakan Yusuf meminta pertolongan sahabatnya yang sepenjara, yang dibebaskan, yang Yusuf kata kamu akan dibebaskan berdasarkan mimpi kamu berkenaan, kamu akan dibebaskan, alang-alang kamu dibebaskan, saya nak minta pertolongan. Udhkurni 'inda rabbik. Tolonglah sebut tentang diri saya, keadaan saya, siapa saya, bagaimana saya dizalimi masuk ke dalam penjara kepada raja kamu. Saya adalah Rasul yang perlukan akses kepada masyarakat Mesir. Saya kena sampaikan kepada rakyat Mesir, wattaba'tu millata abai. Ajaran Nabi Ibrahim yang pernah sampai di Mesir. Tetapi kalau saya berpanjangan duduk dalam penjara, taklifan sebagai Rasul saya tak dapat nak tunaikan. Sebab dalam penjara apa sangat dakwah saya boleh buat? Maka tolonglah sebut saya, kes saya diadili semula. Supaya di akhirnya bila saya terbukti tidak salah, saya boleh dibebaskan dan dengan pembebasan berkenaan, saya dapat berdakwah kepada rakyat di Mesir. Tolonglah, wahai kawan. Engkau satu-satunya orang yang aku boleh minta tolong untuk minta raja campur tangan kes aku. Kalau saya minta pertolongan Al-Aziz ataupun isterinya, sedangkan mereka lah yang menyebabkan saya terpenjara. Tetapi yang boleh mengatasi Al-Aziz, yang boleh mengatasi isteri Al-Aziz, yang boleh mengatasi wanita-wanita yang merencana agar saya terpenjara adalah ketua mereka sendiri, Al-Malik. Dan kau pula adalah kabel rapat kepada raja. Bantulah aku. Jadi sikap Nabi Yusuf meminta pertolongan adalah sikap yang syar'i.
sikap yang Allah Ta'ala puji, bukan Allah Ta'ala keji. Lalu inilah sikap yang perlu ada kepada kita. Ya, jangan malu nak meminta pertolongan. Kawan-kawan, ada tak kerja kosong dekat tempat kamu? Minta tolong. Jangan malu, jangan segan. Ya. Kerana kita berdoa pada Allah. Kita berdoa kan, ya Allah, kembalikanlah kepada saya ya rezeki yang hilang. Kita berdoa pada Allah, berikanlah saya kekuatan, ya, pendapatan. Terlalu perit apa yang saya lalui. Dan rupa-rupanya apabila anda meminta pertolongan, siapa tahu tindakan anda meminta pertolongan fulan bin fulan adalah cara Allah memustajabkan doa anda tadi. Saya menyebut begini kerana teringat kisah Ibu Musa. Ibu Musa meyakini Allah akan kembalikan anaknya. Inna radduhu ilaik. Kami akan kembalikan anak kamu ini, jangan risau. Letak atas sungai Nil, letak atas peti tabut, alirkan ke sungai Nil. Ibu mana yang sanggup melakukan kepada anak yang tersayang? Tetapi kerana keyakinan Yukabid, ibu Nabi Musa ini melakukan. Dan bila Allah Ta'ala kata kami akan kembalikan anak ini kepada kamu, maka seharusnya ibu Nabi Musa yakin dan tidak perlu melakukan apa-apa. Menunggu janji Tuhan berlaku. Seumpama berdoa, kemudian bertawakal pada Allah menunggu keajaiban datang. Kadang keajaiban tidak datang. Melainkan anda perlu meminta bantuan anak perempuan anda. Nak, boleh tak tengok adik kamu dekat sungai Nil? Mama risaulah. Dan kalau apa-apa jadi, kamu pandai-pandailah buat. Ya, yang penting mama harap kau pulang dengan berita gembira yang menyejukkan hati mama. Mama tak nak dengar berita sedih tentang anak mama tu, adik kamu tu. Dan ternyata tindakan ibu Nabi Musa meminta pertolongan daripada anak perempuannya, Kak Long itu, adalah cara Allah mengembalikan anak berkenaan kepada bundanya, kepada ibu kandungnya yang boleh menyusu anak berkenaan, yang menangis tak berhenti dalam istana Fir'aun. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, itu nombor 4. Nombor 5, keywordnya adalah creativity. You need to create. Ya, kita kena create something new yang membabitkan potensi, yang membabitkan kemahiran kita yang baru. Ya, saya dulu bila PKP ni sampai ke satu tahap, ya, kita kehilangan zon selesa kita, iaitulah ceramah, buat latihan, ya. Sampai terfikir barangkalilah ini adalah wake up call daripada Allah untuk aku kembali melukis. Sebab dulu masa sekolah rendah tu, saya selalu dapat A dan selalu dipuja dia cikgu-cikgu kerana bakat penulisan. Tetapi saya baru perasan, dunia ceramah ni, ya, kadang terlalu zalim kepada bakat kita kat sekolah dulu. Kita terlupa, rupa-rupanya kita dah menumpulkan ketajaman, kemahiran kita yang pernah Allah kurniakan dahulu. Iaitulah kemahiran melukis. Jadi jangan kita tak nampak apa sebenarnya potensi-potensi lain yang Allah kurniakan kepada aku, kepada kita. Kadang kita rasa pengalaman, kita tak ada pengalaman dalam hal berkenaan, jadi kita rasa kita tak boleh nak buat perkara berkenaan. Sedangkan kita kena ingat Nabi Yusuf alaihissalam ketika meminta jawatan, ketika meminta qala ja'alni ala khazainil ardi, berikan saya perbendaharaan negara Mesir, berikan saya pertaniannya, berikan saya industri asas tani, berikan kepada saya segala yang bersangkut paut dengan kedai-kedai, yang bersangkut paut dengan shopping mall, yang bersangkut paut dengan para pekerja, yang bersangkut paut dengan apa sahaja yang membabitkan pengeluaran daripada muka bumi Mesir, berikan pada saya. Baginda meminta kepada raja agar tidak meletakkan baginda hanya sekadar penasihat, tetapi spesifikkan. Baginda minta supaya posisi baginda memberi nasihat adalah di posisi yang lebih spesifik,
Iaitulah perbendaharaan negara. Sedangkan baginda tak ada pengalaman. Melainkan pengalaman sebagai orang yang mengikuti Al-Aziz. Sebab apa? Kerana baginda menyedari sudah tidak ada orang lain yang selayaknya berada di situ. So baginda mengambil risiko. Ya, walaupun kurang pengalaman, tetapi tak mengapa pengalaman boleh dibina dan Allah Taala boleh bimbing. Lalu baginda melakukan satu task force, satu kerja yang tidak pernah baginda lakukan sebelum ini, iaitulah mengendalikan perbendaharaan negara Mesir. Satu benda tak ada pengalaman pun. Tetapi baginda mengambil risiko berkenaan. Kita lihat pula rakyat Mesir. Bila Nabi Yusuf punya polisi adalah da'aban. Da'aban ni maknanya tazra'una sab'a sinina da'aban. Kamu hendaklah bercucuk tanam da'aban. Dengan tidak putus asa, tidak putus hari-hari, melainkan engkau bertani, membabitkan diri dalam pertanian. Da'aban ni seolah-olah tidak ada cuti. Ya, bulan bintang Allah Ta'ala sebut da'ibain ni kerana mereka tidak ada cuti. Mereka selalu menerangi. Kita lihat mereka terbenam walhal mereka baru terbit di negara lain. Jadi kerja kuat ini, maka rakyat Mesir terpaksa kesemua mereka menjadi petani. Memberikan perhatian pada sektor pertanian. Demi menghadapi 7 tahun yang kedua, mereka digesa oleh pemerintah, oleh Yusuf, agar jangan biar 1 inci tanah tidak tumbuh apa-apa. Mereka kena lihat setiap muka bumi di rumah mereka, rakyat Mesir digesa oleh Yusuf agar melihat setiap inci pada tanah mereka boleh ditumbuhkan sesuatu. Jangan biarkan kosong. Kerana nanti kita perlukan sesuatu daripada muka bumi Allah Ta'ala ni. Jangan biarkan kosong. Bangunkan. Jadi bila penguasa Yusuf suruh bangunkan, maka now everyone kena jadi farmer. Semua orang kena jadi petani. Kalau ikut pengalaman, saya tak ada pengalaman dalam pertanian. Saya bukan ada sarjana muda dalam sains pertanian. Saya bukan mak ayah saya yang pernah berkebun. Macam mana ni? Jangan tanya macam mana. Just do it. Belajar. Ya. Isteri saya pun tengok YouTube macam mana nak tanam serai, macam mana nak tanam cabai. Sebab kita nak kena survive. Kita nak kena survive. Dan kena bersedia mula daripada kosong. Kena bersedia untuk anggap masa inilah mak ayah kita mentor. Mak ayah kita kat kampung tu itulah mentor. Selama ni kita duk anggap mentor kita majikan kita lah. Dah majikan terpaksa terpaksa keluarkan kita daripada syarikat kerana kekangan ekonomi. Maka sekarang mentor kita mak ayah kita kat dusun tu lah. Macam mana nak tanam ni mak? Jadi rakyat Mesir pun kena keluar daripada zon selesa. Kena create. Kena kreatif. Dan kita sedia maklum, rakyat Mesir yang sudah kehilangan sumber makanan dan juga kehilangan barang-barang untuk ditukar dengan kerajaan Mesir. Kita tahu tak sistem barter? Di mana rakyat Mesir, rakyat di luar Mesir, bila nak minta gandum daripada kerajaan Mesir, polisi yang dah ditetapkan disebabkan kamu punya simpanan dah habis. Siapa suruh tak simpan elok-elok macam aku kata, simpanan untuk 7 tahun. Tapi kamu punya simpanan dah habis. Sekarang kamu nak datang pada kerajaan, kamu nak minta pertolongan daripada kerajaan. Aku terpaksa letak syarat, kena beri barang berharga. Bida'ah, maafkan saya. Barang berharga. Yang kerajaan boleh ambil manfaat daripada barang berkenaan. So, sistem barter adalah anda akan dapat gandum, beras, dan kerajaan dapat manfaat daripada barang yang anda beri. Kalau dalam bahasa hari ini, barangkali iPad, beg tangan, iPhone, dan apa-apa saja bermanfaat yang terpaksa kita gadaikan. Jadi bukankah ini satu strategi bijak Yusuf supaya rakyat yang tiada sebarang pekerjaan, tidak menganggur, bahkan kreatif melihat potensi diorang, mungkin dalam bidang kraftangan, mungkin boleh anyam tikar, mungkin boleh buat sesuatu namanya menjahit pakaian. Masa inilah kita lihat apa bakat kita selama ni dan kita tukar bakat itu menjadi wang, menjadi bisnes. Yang pandai buat roti, yang pandai buat kek, lihat ia sebagai potensi.
Sebab kita semua nak survive pada waktu musim pandemik ini. Maka begitulah rakyat Mesir, kerana nak dapatkan gandum, mereka kena mendatangkan barang-barang yang bermanfaat pada kerajaan. Dan kalau tidak ada sebarang manfaat, maka kerajaan Mesir tidak akan terima belas kasihan, tidak akan memberikan kepada anda apa-apa beras, melainkan sedekah. Sebagaimana saudara-saudara Yusuf datang tanpa barang yang berharga. Kita lihat kan dalam surah Yusuf. Itu perkara nombor 5 yang mudah-mudahan membuka fikiran kita tentang kreativiti, membina potensi baru. Yang keenam, di musim musibah ini, yang keenam, jangan remehkan sedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad-dharra. Mereka yang melakukan infak ketika senang dan ketika susah. Sekarang kita semua susah. Suami kita kehilangan kerja, isteri kita kehilangan kerja. Anak yang selama ni membantu kita punya sara hidup, bayarkan bil elektrik, bil astro, anak tu kehilangan kerja. Sekarang apa yang kita patut nasihatkan kepada anak kita? Ketika susah, sedekah. Walaupun sedikit. Kita duk ingat sedekah, infak ni masa kaya je, masa senang je. Tetapi ketika kita dalam kesusahan, kita dah tak payah sedekah, kita kena meminta-minta, tidak. Nabi Yusuf ajar Islam. Islam mengajar kita, waktu susah pun sedekah. Dalam kadar yang kita termampu. Dan sedekah bukan hanya wang ringgit. Memanglah perkataan sedekah itu membabitkan harta, tetapi infak, dia bukan hanya terbatas kepada harta. Infak juga boleh berlaku kepada membantu orang lain dalam kesusahan. Tenaga anda yang masih muda tetapi kehilangan kerja, gunakan tenaga berkenaan untuk membantu fi sabilillah. Ada benda kita kena buat bisnes, ada benda kita nak bantu fi sabilillah, tidak ada sebarang kepentingan. Kerana Musa alaihi salam yang kehilangan pekerjaan di Mesir, baginda telah kehilangan bukan setakat pekerjaan, bahkan popularitinya. Karena baginda adalah selebriti di Mesir. 30 tahun duduk dalam istana, membesar di bawah asuhan Asia dan Firaun memberikan harapan kepada beliau. Tetapi di akhirnya baginda hilang. Semua itu kerana satu peristiwa yang dirakamkan dalam suratul Qasas, lalu baginda melarikan diri ke Madian. Tetapi bila sampai di Madian, baginda yang menghadapi kesusahan, bukan setakat kehilangan pekerjaan, kehilangan pengaruh, bahkan kehilangan makanan, kehilangan perlindungan, hilang segala-galanya. Tetapi itu tidak menghalang baginda infak, beri tenaganya yang gagah perkasa untuk membantu 2 wanita Madian dalam kesusahan untuk mendapatkan air kepada kambing-kambing ternakan mereka. Nabi Yusuf, tuan-puan, baginda infakkan kepakaran baginda walaupun baginda kehilangan kebebasan. Duduk dalam penjara maknanya kehilangan kebebasan. Pergerakan terbatas, makanan terbatas, tempat tidur terbatas, entah-entah tak ada bantal. Kita tak tahu penjara Mesir pula tu. Tetapi ketika anda dalam kesulitan, lihat langkah-langkah orang-orang berjaya. Ketika anda dalam kesulitan, ialah kita kena tengok juga cerita macam cerita Steve Jobs, cerita Bill Gates. Tetapi cerita depan mata kita, cerita dalam Quran, kenapa kita tak belik? Yusuf pernah duduk 8 tahun katanya dalam penjara penuh kesulitan. Tetapi baginda tetap membantu. Inna naraka minal muhsinin. Baginda tetap membantu orang-orang yang sakit dalam penjara. Baginda menghiburkan hati-hati orang-orang yang berduka yang dimasukkan dalam penjara dengan kezaliman. Baginda bantu tafsirkan mimpi 2 orang sahabat sepenjara. Baginda tidak kecewakan. Dan jasa paling besar baginda adalah satu orang yang bermimpi akan mati tu, yang akan disalib tu, adakah ada berita gembira yang lebih baik melainkan iman kepada Allah. Yusuf memberitahu, walaupun kamu akan mati, tetapi kamu ada peluang untuk dapat syurga. Ia katanya 3 hari selepas mimpi berkenaan, memang beliau menghadapi salib, menghadapi hukuman salib, hukuman bunuh dan disalib.
Tetapi adakah ada yang lebih menggembirakan daripada Yusuf menghadiahkan pada anda keimanan kepada Allah? Ya, orang lain ya bebas, ya dibebaskan tetapi lalai. Fa'ansahu syaitan. Tetapi beliau yang tidak bebas dan akan dibawa ke tali gantung. Namun adakah ada yang lebih bermakna daripada hidayah yang Allah Ta'ala beri? So jasa Yusuf memberi walaupun dalam kesusahan. Mentafsirkan mimpi raja tanpa meletakkan syarat pembebasan. Baginda terus tunaikan permintaan raja dengan berkata buat sekian. Sedangkan baginda yang tafsirkan mimpi ni dan mencadangkan pelan bertindak ekonomi dari dalam penjara yang penuh tekanan. So walaupun dalam kesusahan, berbakti pada orang. Kita tak tahu satu hari nanti Allah akan bantu kita. Allah berada pada hamba-hambanya. Allah akan membantu hamba-hambanya apabila hamba-hambanya berterusan membantu sesama hamba-hamba yang lain. Itu janji Allah, tuan-puan sekalian. Nombor 7. Keywordnya adalah istighfar dan taubat nasuha. Nabi Yusuf alaihissalam telah berkata kepada abang-abangnya dalam keadaan abang-abangnya tidak menyedari itu adalah Yusuf. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf? Adakah kalian semua masih ingat apa kalian buat kepada Yusuf? Ayat 89. Dan anda tahu waktu bilakah Yusuf menyebut begitu? Menyentak memori abang-abangnya. Ingat lagi tak apa yang kalian pernah buat kepada Yusuf? Abang-abang kat depan tu mula tertanya-tanya. Dia tahu kat mana kita ada adik nama Yusuf. Kita tak pernah reveal pun tentang cerita Yusuf kepada dia. Apatah lagi dia sebut nama Yusuf. Siapa dia ni sebenarnya? Dan anda tahu tak situasi bagaimana abang-abang ni boleh datang pada Yusuf? Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelumnya. Iaitulah wajidna bibida'atim musjatin. Wahai pemerintah Mesir, wahai pemangku Raja Mesir, wahai Al-Aziz, kami minta maaf, kami tak ada barang-barang berharga kali ini. Tapi kami ada track record engkau pernah sedekah pada kami. Ya, 11 guni percuma kau pernah beri pada kami sebab kau pulangkan balik modal kami. Kau pulangkan balik barang-barang kami. Pertemuan kali pertama dulu kau sedekah kepada kami 11 guni. Kami datang kemari daripada kejauhan daripada Palestin mengharapkan tuanku kembalikan sikap ihsan itu kepada kami. Kami tak ada barang nak sistem barter dengan kerajaan. Kalau ikut asal kami tak layak masuk menghadap tuanku tetapi tuanku sudi terima kami. Maka kami mengharapkan berikanlah kepada kami rezeki. Berikanlah kepada kami beras. Berikanlah kepada kami gandum. Kami sangat meminta kepada tuanku. Yusuf tak suka budaya meminta-minta. Yusuf sendiri adalah tokoh yang membina negara Mesir yang jangan meminta tetapi memberi. Sebab itu Mesir survive. Bukan setakat survive, bahkan menawarkan peruntukan kepada kerajaan-kerajaan, kepada orang-orang yang duduk di luar daripada Mesir untuk datang ke Mesir. Tu Yusuf punya rencana adalah Mesir yang bukan setakat survive, tapi boleh membantu orang lain. Di musim pandemik, di musim musibah. Membantu orang. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan sekarang Yusuf tengok abang-abangnya mula menimbulkan isu tak ada barang-barang berharga. Kami ni dah tak ada apa-apa, kami dah papa ke dana dah wahai tuanku. Tiba-tiba Yusuf kaitkan kepapaan mereka, kebuluran mereka, tak ada benda berharga, mereka punya kesempitan, kesusahan hidup. Abang-abang ni melaporkan kesusahan hidup. Yusuf tiba-tiba bercakap menghubungkan situasi mereka dengan dosa di masa lampau. Agaknya apa yang Allah Ta'ala nak didik kita menerusi perbuatan tarbiyah Nabi Yusuf. Abang-abangnya mengadu, kami kesempitan.
Kami kehilangan. Kami dah tak ada apa-apa kedana dah. Miskin hidup kami. Kami kehilangan apa yang selama ni kami ada. Yusuf berkata, ingat tak apa yang pernah kamu buat dulu? Hal alimtum ma fa'altum? Kenapa Yusuf kena kata begitu? Kerana musibah yang berlaku, kesempitan yang berlaku, barangkali ada kena-mengena dengan dosa yang kamu lakukan di masa lampau. Yang kamu tidak istighfar. Yang kamu tidak bertaubat dengan taubat nasuha. Kamu sanggup untuk tidak beritahu ayah cerita sebenar. 10 orang, tak ada seorang pun yang buka mulut beritahu ayah walaupun dengan nada berbisik. 9 orang tak tahu. Tak ada seorang pun yang sanggup beritahu ayah cerita sebenar Nabi Yusuf. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dibiarkan ayah tak tahu cerita sebenar sampai hati kamu. Dan sekarang kamu buat perbuatan yang sama pada Bunyamin yang jelas menunjukkan kamu tak berubah, kamu tak bertaubat. Kamu tahu tak kenapa kamu ditimpa kepapaan, kemiskinan? Sampai kamu tak mampu bawa barang-barang berharga? Dan sebaliknya saya yang bantu kalian sebelum ini, tahukah beza antara kita? Perbezaannya adalah siapa istighfar, siapa bertaubat, siapa bertakwa. Itu yang menentukan rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Nabi Nuh alaihi salam. Istighfarlah. Kerana istighfar dan taubat nasuha. Jangan taubat untuk rezeki. Taubat mesti untuk nasuha. Taubat yang benar-benar ikhlas. Tetapi mudah-mudahan Allah murahkan rezeki. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah Asy-Syura. Segala musibah yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tangan kamu. Dan Allah berkehendak, berkemahuan untuk mengampunkan sebanyak-banyak dosa kamu. Maknanya musibah berlaku. Barangkali kesempitan rezeki, kehilangan kerja berlaku. Kerana Allah nak kita kembali melihat apa yang pernah kita buat di masa lalu. Ada tak dosa kita buat pada adik kita Yusuf? Ada tak dosa kita buat pada adik kepada adik kita namanya Bunyamin? Ada tak dosa kita buat pada ayah kita yang bernama Ya'qub? Ada tak dosa kita buat pada suami, pada isteri, pada anak, pada mak ayah, pada kawan-kawan? Jadi tujuan musibah ini adalah untuk kita kembali pada Allah. Untuk kita beristighfar. Ya. Jadi terima berita itu dengan respon yang betul. Yang menyebabkan Allah gembira dengan kita, iaitulah membanyakkan istighfar dan membanyakkan taubat nasuha. Kerana Nabi Nuh berkata, kemarau yang berlaku, kalau kalian nak keluar daripada kemarau ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan istighfar dan taubat nasuha, Allah akan turunkan hujan, wahai kaumku, kaum Nuh. Okeylah. Yang ke-8. Ubah mentaliti. Ubah mentaliti. Maksudnya apa? Jangan anggap kemiskinan itu satu kemuliaan. Jangan anggap kefakiran itu satu simbol kepada orang-orang soleh zaman dulu-dulu. Kerana Islam sangat memerangi kemiskinan dan berusaha ke arah meramaikan pembayar zakat. Islam ada rukun Islam yang kelima. Bagaimana nak menunaikannya kalau tiada harta? Segelintir orang merasakan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mungkin ini semua takdir Tuhan, sayang. Mungkin abang kena lebih banyak beruzlah, bertafakur. Maknanya, at the end of the day, pasrah dan redha, tak payah buat apa-apa. Sedangkan keluarga dalam bahaya. Anak nak makan apa? Isteri nak makan apa nanti? Jadi jangan selamanya berfikiran, bermentaliti, kemiskinan itu adalah ujian daripada Allah. Setakat tu je.
Kemiskinan itu ujian daripada Allah. Kehilangan kerja itu ujian daripada Allah. Seolah-olah kalau pemikiran dan mentaliti abang-abang Yusuf, hidup kita ni ya berpindah randah. Tak sesuai dekat satu tempat, kita pindah tempat baru. Tak apalah. Asalkan kita boleh makan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tetapi bagi Nabi Yusuf, aku tak nak kehidupan abang-abang aku begitu. Aku tak nak mereka terus-menerus menghadapi kehidupan badui. Waja'a bikum minal badui. Yusuf alaihi salam berusaha untuk menghijrahkan abang-abangnya, keluarganya. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Ayat 93. Baginda tak nak bukan setakat abang-abangnya, seluruh ahli keluarganya di Palestin kekal berfikiran hidup sebagai badui. It's okay apa? Maknanya dengan keadaan begitu selesa dan tak cabar diri untuk create kehidupan yang lebih baik. Yusuf alaihi salam tidak pulang ke Palestin dan hidup bersama dengan keluarganya di sana. Pemikiran Yusuf, mentaliti Yusuf adalah ajaran Islam. Apa dia ajaran Islam? Bawa keluargamu pada kehidupan lebih baik di Mesir. Siapa nak kata negara Mesir waktu itu lebih miskin daripada Palestin? Sebaliknya berlaku. Mesir lebih maju. Perkataan Mesir disebut 2 kali dalam surah Yusuf. Kerana adanya sesuatu pada Mesir yang tidak mampu ditawarkan oleh kerajaan negara-negara lain waktu itu. Kesenangan yang ada di Mesir, Yusuf punya mentaliti adalah abang-abang kena belajar duduk di Mesir. Kalau ada peluang untuk hidup lebih baik, pilihlah peluang untuk hidup lebih baik. Jangan selamanya duduk dalam mentaliti ya bersabar, bersabar, bersabar. Sedangkan orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Ya. Sebab kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, kisah Zulkarnain, kita nak letak kat mana kisah-kisah ini? Kalau tidak kisah hartawan yang menggunakan infak fi sabilillah, yang menggunakan hartanya untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Kan? Jadi cuba sedaya upaya ya untuk keluar daripada pemikiran ya sabar sahaja, tetapi tidak bertindak apa-apa untuk membaiki keadaan. Itu nombor 8 Nombor 9 ya, dan ini saya kira yang paling penting daripada semua yang saya sebut tadi, iaitulah sistem kepercayaan kita. Kalau anda perhatikan surah Yusuf, Yusuf AS tidak pernah berada pada satu tahap. Baginda duduk dalam rumah dengan Nabi Yaqub, tiba-tiba Allah paparkan babak, dibuang dalam telaga. Tapi tidak selamanya dalam telaga, hanya persinggahan sahaja. Lepas tu baginda dibawa ke Mesir, ke pasaran hamba. Pasaran hamba pun bukanlah destinasi, ia hanya persinggahan. Maka Allah bawa daripada pasaran hamba yang penuh kehinaan, hidup dalam istana Perdana Menteri Mesir. Alhamdulillah, kehidupan yang sangat baik. Tetapi tidak sekadar duduk dalam rumah. Baginda dibawa oleh Al-Aziz pergi ke serata negeri. Barangkali sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ya, ada proses expose kepada pengalaman-pengalaman Al-Aziz. Maknanya tak statik. Dan kita sedia maklum, baginda tidak selamanya duduk dalam istana Al-Aziz bila difitnah. Baginda Allah Ta'ala bawa pergi ke penjara. Penjara pula. Pengalaman baru di penjara. So pengalaman duduk dengan orang mewah pun ada. Pengalaman duduk dengan orang susah pun ada dalam penjara. Dan baginda tidak selamanya duduk dalam penjara. Walaupun lama dalam penjara berkenaan. Baginda dikeluarkan Allah untuk berada di tampuk kuasa. Di tampuk kuasa. Menyelamatkan 14 tahun Mesir. 14 tahun Mesir yang sangat kritikal. Dan Allah Ta'ala tidak hanya papar baginda di tampuk kuasa, melainkan baginda kembali kepada ahli keluarga. Jadi adakah tuan-puan nampak transisi yang berlaku? Babak ke babak, tidak berlaku statik. Maknanya ada sahaja persinggahan menuju kepada destinasi. Kesulitan di sana sini, kesusahan di sana sini, tetapi anda perlu percaya, kesusahan hanyalah persinggahan. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Kesusahan hanyalah persinggahan. Saya akan singgah sekejap.
Tetapi insya-Allah saya tak akan lama di sini. Saya kena move on, saya kena meneruskan perjalanan. Yusuf meneruskan perjalanan ke Mesir. Yusuf meneruskan perjalanan dari istana ke penjara. Yusuf move on daripada penjara naik ke tahta. Dan Yusuf tidak lalai dari tahta menuju pada keluarga. Hidup ini umpama perjalanan. Destinasi anda adalah destinasi Nabi Yusuf AS. Iaitulah kesenangan untuk berbakti sebagai khalifah di atas muka bumi. Ingat ya, kalau anda membaca surah Yusuf, jangan baca sekerat jalan. Nanti hanya nampak dimensi kesabaran. Kesabaran, kesabaran. Kalau anda bersungguh nak berjaya, nak bangkit from zero become hero, from slave become a king. Kalau anda serius nak berjaya selepas jatuh ditimpa tangga, kalau anda serius nak berjaya, anda kena baca babak-babak kejayaan Yusuf yang ada di hujung surah. Kesungguhan anda mesti bermula daripada baca surah Yusuf tu sampai habis. Sebab babak berjaya ni duduk kat ujung. Satu persatu kejayaan mengubah masyarakat. Satu persatu kejayaan membawa agenda taubat kepada manusia. Satu persatu episod kesenangan dan berita gembira. Semua tu Allah letak di separuh masa yang kedua. Tiba-tiba kita tak baca separuh masa kedua tu. Kita hanya baca separuh masa pertama je. Maknanya seolah-olah kita hanya nak doktrinkan fikiran kita dengan sabar, sabar dan sabar. Sedangkan kita tak tahu apa episod kesenangan yang real, yang benar-benar menjadi fakta. Iaitulah baginda bukan sekadar senang seorang diri. Baginda telah menyenangkan ahli keluarga, ibu bapa dan 11 orang saudara dan jutaan rakyat Mesir. Juga menikmati kesenangan yang Allah Ta'ala beri kepada Yusuf AS. Itu nombor 9. Iaitulah sistem kepercayaan. Kesulitan hanyalah persinggahan. Destinasi adalah kejayaan. Maka jangan putus asa. Mungkin di Palestin tu, kalau aku duduk lama-lama lebih buruk keadaan aku dengan abang-abang aku. Kalau duduk kat istana Mesir tu lagi banyak godaan. Jadi kita percaya Allah sedang gerakkan kita dari satu persinggahan ke satu persinggahan yang memang menyulitkan, tetapi ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak atur kepada kita. Allah Ta'ala firman dalam surah Ali Imran ayat 179. Kenapa perang Uhud berlaku? Kenapa dalam sirah Nabi ni kena ada diari Uhud? Sebagaimana kita kena bersedia dengan Uhud dalam kehidupan. Kita jatuh, kita sakit, kita berdarah, kita dihina. Tetapi ada tujuan sebenarnya. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Allah Ta'ala tidak akan meletakkan orang-orang beriman pada satu tahap yang sama. Melainkan Allah Ta'ala akan datangkan persinggahan. Allah Ta'ala akan menguji dengan Uhud. Allah Ta'ala akan mendatangkan musibah yang akan melihat, yang akan memperlihatkan siapa yang benar-benar baik imannya dan siapa yang benar-benar buruk imannya kepada Tuhannya. Jadi ini adalah ujian Allah. Kehilangan kerja ini adalah ujian daripada Allah untuk Allah Ta'ala melihat siapa yang memilih untuk jadi at-tayyib, siapa yang kekal mahu memilih menjadi al-khabith. Biarlah tuan-tuan, orang tidak mengambil manfaat daripada kita, asalkan Allah redha dan gembira melihat kita yang berdamai dengan takdirnya, yang bersangka baik kepada Tuhannya, yang melakukan fasabrun jamil, fasabrun jamil, wallahul musta'an, kepada apa yang Tuhan takdirkan kepadanya. Itu nombor 9 dan sebenarnya saya dah tamat. Cumanya yang ke-10 pun saya kena sebut khusus kepada penguasa, pemerintah, kerana ini pun adalah perkara yang penting kita akan perolehi daripada Nabi Yusuf. Kepada mereka memegang kuasa, kepada mereka bertanggungjawab kepada rakyat yang ditimpa kesusahan, ambillah teladan daripada Nabi Yusuf, iaitulah turun ke padang. Dalam surah Yusuf Allah sebut 2 kali. Allah sebut 2 kali, ayat 59, ayat 70, Yusuf turun ke padang membahagikan sendiri gandum pada rakyat jelata. Para ulama menyatakan kenapa baginda buat begitu? Kerana baginda bukan sekadar nak memastikan keadilan, tidak ada ketirisan, tetapi baginda nak bersembang dengan rakyat yang memperolehi gandum. Sepanjang proses memberikan gandum, walamma jahazahum bijahazihim. Perkataan lamma menunjukkan proses yang mengambil masa.
Walamma jahazahum bijahazihim. Jadi ayat Quran. Proses baginda memberikan gandum masuk ke dalam guni rakyat. Ia menunjukkan baginda bersembang. Mari mana ni? Berapa orang adik-beradik? Ayah mak jaga pada dia. Apa pekerjaan yang ada sekarang selain daripada dapat gandum daripada kerajaan ni? Apa masalah lagi yang dihadapi? Ada berapa anak sebenarnya? Ada apa-apa lagi kami boleh bantu? Kesungguhan pemerintah nak dengar sendiri rintihan rakyat jelata. Itu adalah sunnah Nabi Yusuf AS. Yang mesti dilakukan oleh pemerintah dan penguasa. Jangan hanya menyuruh rakyat bersabar, tetapi kita sendiri tidak memberikan telinga kepada rakyat. Dan 2 kali Allah Ta'ala ulang sikap raja yang mengambil pandangan orang yang bukan setakat duduk di bawah, tetapi duduk bawah tanah. Wa qala al-maliku tuni bih, ayat 50. Wa qala al-maliku tuni bih, ayat 54. Maksudnya pemerintah yang ada pada waktu ini di Malaysia ke, di negara-negara Muslim yang lain ke, tak kisahlah, mesti ada sikap untuk melampaui birokrasi, mengambil prihatin dan cakna kepada mungkin pandangan-pandangan dari dalam penjara. Sebab Raja Mesir sangat berterima kasih bukan kepada menteri. Menteri tidak boleh diharapkan kerana berkata itu hanya mainan tidur tuanku, abaikan sahaja. Adghafu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi'alimin. Harap kat menteri, menteri tidak melakukan tafsiran mimpi. Tetapi raja berkenaan punyai supporter, punyai pendukung dari bawah tanah dalam penjara. Terima kasih Yusuf kerana memberikan cadangan kepada government. Apa patut kita buat? Kita sangat terima kasih. So rupa-rupanya kerajaan dilengkapkan oleh citizen, oleh warga negara yang prihatin. Dan di zaman media sosial sekarang ini tidaklah sulit untuk policy maker, decision maker, pihak pemerintah dan semua ahli-ahli politik, ya pembangkang ke kerajaan ke, untuk mengambil endah suara rakyat di bawah ni. Apa yang mereka boleh cadang? Ya mungkin pihak alhamdulillah lah. Ya, apabila beberapa permintaan agar dikembalikan pukul 10, jangan tutup pukul 8, ramai yang tak mampu dapat customer, ya khususnya yang balik daripada tempat kerja terpaksa bergegas pergi ke Speedmart, ke 7E sebab pukul 8 nanti dah nak tutup. Alhamdulillah dilajakkan pada pukul 10. Kan? Food truck kalau boleh sampai pukul 12. Ada pelbagai permintaan yang kita kena pertimbangkan. Jangan abaikan begitu sahaja kerana kita ditampuk kuasa. Kerana sunnah Nabi Yusuf alaihissalam adalah surah Yusuf mengajar kita raja yang sangat prihatin kepada suara daripada bawah. Yang kadang orang tengah ni tak nak bagi tahu. Ya, perantara ni mungkin ada periuk nasibnya sendiri. Tetapi sikap seperti ini ya adalah sikap yang mesti kita ambil teladani. Ya, Khalifah Umar radhiyallahu anhu saja ya merelakan rumahnya untuk didatangi oleh rakyat jelata walau pada waktu malam. Kerana apa? Kisah Nabi Daud dalam surah Sad. Baginda ditegur oleh Allah dengan pengadu yang datang di waktu bukan waktu sepatutnya. Sehingga mereka panjat tembok. Dan baginda cepat-cepat jatuhkan hukuman. Kerana nak kembali beribadah. Ini waktu ibadah raja. Bukan waktu mendengar aduan rakyat. Tetapi Allah Ta'ala tegur. Ada rakyat tak mampu kerja pukul 4:30 petang. Ada rakyat ditimpa kesusahan pukul 4 dan mereka terpaksa bergegas segera. Malam tu tak tahu nak bagi makan apa. Maka sepatutnya kau tetap mengadili kedua-dua kumpulan pengadu berkenaan. Jadi tuan-puan, saya harap apa yang saya kongsikan membantu anda. Dan saya nak sebutkan di sini, apa yang saya kongsikan adalah rakan-rakan yang kehilangan kerja. Adapun yang dibuang kerja secara zalim, itu ada hak yang perlu anda tunaikan. Ada saluran perundangan yang mesti anda gunakan. Kerana kezaliman mesti diperangi. Ya. Jadi, dalam surah Yusuf pun ada sikap Nabi Yusuf yang tegas apabila dia difitnah. Ataupun maruah dirinya tercalar. Ataupun berlaku kezaliman kepada dirinya.
Saya patutnya dapat sekian bila dibuang kerja. Saya patutnya dimaklumkan lebih awal berdasarkan perkeliling surat kontrak saya tanda tangan, tapi saya dibuang begitu sahaja. Jadi anda berhak menyalurkan kepada pihak berkuasa seandainya kezaliman berlaku. Kerana Nabi Yusuf, dia bukan pasrah reda je bila isteri Al-Aziz memfitnahnya. Bagi dia mempertahankan dirinya dan meminta agar pengadilan dibuat. Qala hiya rawattani. Maaf. Qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang goda saya bagi dia mempertahankan haknya. Dia yang zalim. Bukan saya. Lepas tu diadakan siasatan. Pengadilan dibuat. Wa syahida syahidun min ahliha. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan pada sesi lebih daripada 1 jam. Saya mohon maaf kepada saudara-saudari. Dan saya lihat sepintas selalu, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton dan memberikan nota-nota yang sangat bermanfaat. Dan saya lihat tadi ada nota-nota yang dipaparkan sepintas selalu dari Puan Rashidah Razak yang banyak mencatat ya, setakat saya perhatikan, alhamdulillah. Dan kalau ada soalan, admin boleh terus paparkan kalau ada. Kalau tidak ada, kita berhenti setakat itu dulu, insya-Allah. Kalau ada, saya cuba raikan kalau saya mampu untuk jelaskan. Daripada Farah Raja Syahrudin, saya keliru Ustaz. Ada setengah orang kata kita tak perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk dunia kerana rezeki yang ditetapkan Allah. Cuma kena usaha sungguh-sungguh untuk akhirat sahaja, dan tak mungkin kita boleh seimbangkan usaha untuk dunia dan akhirat. Soalan yang sangat baik daripada Puan Farah Raja Syahrudin. Pemikiran usaha bersungguh-sungguh untuk akhirat kerana urusan dunia sudah ditetapkan oleh Allah adalah pemikiran asing daripada Islam. Ya, pemikiran kepadirian. Pemikiran ini disebut pemikiran rahbaniyah yang menyeru ke arah kehidupan seperti paderi. Baju buruk katanya tanda kemuliaan. Baju busuk tandanya menjadi insan pilihan Tuhan. Kemalasan tetapi beruzlah beribadah adalah kononnya sikap wali-wali Allah. Ini adalah segelintir pemikiran yang salah dan bertentangan dengan Islam. Sebab apa? Sebab kita ambil satu contoh daripada Al-Quran sendiri. Ya, di mana kita lihat Nabi Daud. Allah perintah Nabi Daud. Besi, aku lembutkan untuk kamu. Adakah bila aku lembutkan besi untuk kamu agar kamu bersyukur pada Allah? Bersyukur Allah lembutkan besi dan kerja-kerja yang membabitkan besi bagi rakyat buat dan kau kena banyak bersyukur, banyak fikirkan pasal akhirat. Tidak. Dalam surah Sabah, Allah perintahkan, wa'malu ala Dawud syukra. Dan sebelumnya, ani'mal sabighat wa qaddir fi sardi. Aku kurniakan besi agar engkau berfikir sehabis baik bagaimana untuk menghasilkan baju perang yang sesuai dengan tubuh setiap bala tentera dan tidak ada ruang pedang, panah, lembing boleh masuk. Ini adalah baju perang yang mesti berbeza daripada baju perang sebelum ini. You must do the best. Dan aku akan beri ilham kepada kamu bagaimana untuk membina baju perang, mengelakkan bahaya dalam peperangan. Ini menunjukkan Allah nak Nabi Daud memastikan tentera Islam menang dalam peperangan. Jangan biarkan musuh menang ke atas kita. Allah Ta'ala didik Nabi Daud yang diumumkan sebagai khalifah, dan kita pun khalifah, tiba-tiba tak nak belajar daripada Nabi Daud, kita nak belajar daripada siapa? Daripada Protestan yang punya pemikiran akhirat. Kita kena fikir akhirat, jangan fikir mengenai keduniaan. Keduniaan ini adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak begitu. Ya, jadi Nabi Daud mengajar kita ya rukun iman yang keempat kan, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rukun iman yang keempat mengajar kita untuk bawa sunnah Nabi Daud. Apa sunnah Nabi Daud? Bukan hanya berpuasa selang sehari, tetapi sunnah Nabi Daud adalah bekerja sehabis baik dalam urusan-urusan keduniaan, bermesyuarat macam Nabi SAW. Kenapa Nabi mesyuarat setiap kali peperangan? Bahkan
Baginda mengambil pandangan daripada Parsi. Baginda mengambil pandangan bukan daripada diri baginda sendiri. Baginda punya pandangan berbeza daripada para sahabat. Tiba-tiba dalam peperangan Uhud, Nabi mengambil pandangan sahabat. Iaitulah pergi berperang, bukan bertahan. Dalam peperangan Khandaq, Nabi mengambil pandangan sahabat. Nabi mengambil pandangan Parsi. Kalau Nabi tidak mementingkan kemenangan, maka Nabi tidak perlu bermesyuarat. Nabi berserah kepada Tuhan. Menang kalah urusan Tuhan. Tidak. Nabi mengambil sunnah Nabi Daud. Iaitulah berusaha yang terbaik untuk mengelakkan bahaya. Ya. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Itulah pesanan Al-Quran kepada kita atas lidah Bani Israel yang bertakwa ketika berpesan kepada Qarun dalam surah Al-Qasas. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Carilah apa yang Allah Ta'ala telah sediakan untuk hari akhirat. Bekerjalah untuk keselamatan di akhirat. Wala tansa. Wala tansa, jangan lupa. Nasibaka minad dunia. Apa yang Allah anugerah kepada kamu di dunia. Allah anugerahkan tanah depan rumah kamu. Kamu tak nak bangun kan? Allah anugerahkan pada kamu kepakaran, kefasihan. Kamu tak nak gunakan. Allah anugerahkan kebijaksanaan. Kamu jadi PhD holder. Kamu tak nak manfaatkan. Jadi, kena berfikir sebagaimana para anbiya berfikir. Mereka melakukan kerja sehabis baik untuk menyelamat dan memberi manfaat kepada manusia di dunia, di samping mereka membanyakkan istighfar. Bukankah ini kisah Nabi Yusuf? Yang menyeru agar kerja dunia buat sehabis baik. Tazra'una sab'a sinina da'aban. Buat yang terbaik. Jangan buat selekeh. Jangan buat kemudian tawakal. Buat pun tak habis baik. Jadi terima kasih soalan Puan Farah kerana dia membantu kita untuk cerah dalam hal ini. Ada lagi Kak Amin? Terima kasih pada 300 lebih menonton. Wan Azman, Ustaz boleh ulas sikit tak tentang isu pendidikan di kala musim pandemik? Adakah kisah Nabi Yusuf boleh dipraktikkan dalam menyelesaikan isu pendidikan? Banyak luahan daripada ibu bapa dan warga pendidik. Dari satu sudut, ya, kalau saya memakai uniform sebagai pemerintah, sebagai penguasa, maka tadi sudah saya sebutkan, kita kena turunkan pandangan kita kepada meraihkan pandangan marhain. Ya, kena gerakkan kaki tangan kita yang bekerja daripada rumah untuk sensitif dengan Twitter, sensitif dengan Facebook, sensitif dengan cadangan-cadangan atas nama surat terbuka. Ya, kena hargai saranan-sarangan daripada pertubuhan-pertubuhan NGO. Ini adalah mata telinga kepada rakyat di bawah ini. Jangan jadi syok sendiri kerana walamma jahazahum bi jahazihim. Keinginan untuk bersembang, untuk mengetahui perihal rakyat di bawah. Itu penting dalam apapun isu termasuk pendidikan. Ada satu orang mencadang agar ada TV pendidikan. Pagi petang kan ada kelas atas talian. Malam tu kena ada backup daripada government dengan saluran-saluran tertentu. Saluran-saluran tertentu yang mana siapa nak kimia, pergilah pada channel ni. Siapa nak matematik, pergilah pada channel ni. Di mana ada backup daripada government, ya, untuk menampal kelemahan daripada pembelajaran atas talian yang mungkin ada kekurangan kepada pedagogi tertentu, ya. Tetapi kalau kita lihat bukan daripada uniform sebagai seorang pemerintah, tapi uniform sebagai seorang ayah, maka kita tetap dapat manfaat daripada cerita saranan Nabi Yaqub alaihi salam yang meminta kepada anaknya agar jangan masuk ke Mesir dari hanya satu pintu untuk mengelakkan bahaya. Ayat 67 tuan, untuk mengelakkan bahaya, jangan masuk dari satu pintu, hendaklah masuk dari pelbagai pintu. Kerana bila kita pelbagaikan kemasukan, potensi berlaku bahaya itu akan dapat dikurangkan. Kalau beramai-ramai pergi, kalau berlaku sesuatu dengan semua-semua, sekali terkena. Tapi kalau kita jarak-jarakkan, ya, penjarakan tu berlaku, kita asing-asingkan satu kumpulan pergi sini, 3 pergi sini, 3 sini, 3 pintu ni, 3 pintu ni.
maka mudarat itu tidaklah akan kena kepada kesemua. Poinnya adalah Nabi Yaqub alaihissalam, kita tak tahu apakah hikmah sebenar, ya. Allah Taala merakamkan kisah ini, tetapi adanya strategi, ya. Setengah ulama menyatakan sepanjang kamu, ya, nak pergi ke Mesir bawa Bunyamin ni, aku tak nak kamu pergi bawa Bunyamin dapatkan bantuan gandum. Aku nak kamu ada mata-mata perhatikan Kok Yusuf ada kat mana-mana. Jadi kalau satu pintu, R&D tak kuat. Tapi kalau banyak pintu, entah-entah boleh bertemu. Satu masuk dari negeri ini, satu masuk dari negeri ini. Entah-entah boleh ternampak Yusuf yang mungkin mengemis waktu tu di situ. Barangkali. So maklumat tu ayah mungkin tak sebut pada anak. Tetapi harapnya kau ternampak. At least ada yang baik hati kalangan kamu ni yang boleh sebut pada ayah dia terjumpa Yusuf di Mesir. Bila banyak pintu masuk. Wallahualam tuan-tuan. Tetapi dalam hal ayah yang barangkali lihat, ya, pembelajaran atas talian ni sangat berbeza keberkesanan berbanding pembelajaran atas kelas, maka kita cuba sedaya upaya untuk mempelbagaikan pintu. Kita punya tugasan adalah mempelbagaikan pintu pembelajaran anak-anak. Jangan hanya bergantung sepenuhnya pada pembelajaran atas talian. Barangkali kita kena fikirkan bukan satu cara, tetapi pintu kedua, pintu ketiga agar rezeki ilmu masuk kepada anda dan bahaya kejahilan dapat dielakkan. Jadi ini adalah barangkali lah, ya, tuan yang bertanya, wallahualam. Allah Ta'ala barangkali mahu kita lebih sensitif dengan pelbagai teknologi, ya, pembelajaran atas talian. Ataupun lebih sensitif dengan rakan-rakan yang ada kemahiran untuk menampal kelemahan pembelajaran atas talian. Ya, barangkali aplikasi tertentu lebih berkesan. Barangkali laptop tertentu lebih berkesan. Barangkali kawan kita ni lebih berkesan dalam pedagoginya. Barangkali, so ada banyak perkara yang kita kena fikirkan. Barangkali kita cuba sedaya upaya untuk merungkai hikmah daripada keterbatasan pembelajaran atas talian. Ya, wallahualam. Setakat yang saya terlintas tentang surah Yusuf itulah saja. Okey, ada lagi? Suka tengok ruang di mana ustaz berada buku kat belakang, ya. Terima kasih. Jadi kalau tidak ada soalan, ya, saya minta maaf kalau soalan-soalan itu ada tapi tiada kena-mena dengan tajuk, saya minta maaf tidak dapat untuk saya jelaskan. Saya sangat hargai semua yang telah memberikan komen. Ada 13 laluan. Masya Allah, pandangan daripada Cik Husairi ada 13 laluan, ya, dikatakan kepada pintu masuk ke Mesir. Mungkin ini kajian sejarah, sangat saya hargai. Kemudian daripada Azrina Abu Bakar yang banyak menulis apa yang telah saya sebutkan tadi, lebih kurang 10. Terima kasih Puan Azrina. Dan terima kasih pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.